Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, jawapan yang selalu diberikan oleh pemimpin UMNO mahupun Saitro UMNO kepada ahli-ahli dan penyokong UMNO yang mempersoalkan kerjasama politik antara UMNO dengan DAP ialah, dulu PAS pun bersama DAP, jadi kenapa UMNO tak boleh sekarang? Saya ni lah kan, sebagai ahli UMNO yang umur dah nak masuk 60 tahun ni, saya nak ingatkan kepada pemimpin-pemimpin UMNO macam Dr. Ashraf Wajdi Dusuki tu, sudahlah memperbodohkan ahli serta penyokong UMNO yang tinggal beberapa kerat saja lagi tu. Sudahlah memperbodohkan ahli UMNO demi kelangsungan secebis kuasa dan habuan. Saya tahu apa yang berlaku di antara PAS dan DAP, terutama sekali apa yang berlaku selepas PRU 13 yang menyebabkan PAS disisihkan dari Pakatan Rakyat dan terbentuknya Parti PAN. Pendek cerita lah kan, kalau PAS dah kena tipu dengan DAP, kenapa UMNO nak jadi bodoh, tak mahu belajar dari kesilapan tersebut? Bak kata pepatah lah, orang biasa belajar dari kesilapan sendiri, orang bijak belajar dari kesilapan orang lain, dan orang bodoh saja tidak mahu belajar dari kesilapan sendiri dan kesilapan orang lain. Ahli serta penyokong UMNO patut ambil iktibar dari pengalaman pahit PAS dengan DAP itu sebagai satu hikmah dan mengelakkan diri dari termasuk ke lubang yang sama. PAS dah keluar daripada lubang tu dengan selamat, kenapa UMNO nak pergi masuk pula lagi dalam lubang tu? Ada beberapa perkara yang berlaku di Pulau Pinang dan Selangor di mana DAP telah tidak menepati janji semasa membentuk kerjasama politik dengan PAS. Antaranya ialah apabila PAS hendak memperketatkan penjualan arak di Selangor, DAP tentang habis-habisan. Tapi kemuncak masalah tersebut ialah apabila DAP cuba menguasai PAS dengan menaja beberapa orang pemimpin dalam PAS untuk mencabar kepimpinan PAS semasa pemilihan parti, dengan niat nak take over PAS lah. Tapi mereka yang ditaja oleh DAP itu kalah kepada barisan ulama PAS, dan mereka yang ditaja oleh DAP yang kalah itu pun dinasihatkan oleh DAP untuk keluar dan menubuhkan Parti PAN. Penubuhan PAN itu sendiri dibiayai oleh DAP. Nampaknya diorang dah plan lama dah. Nampak tak permainan DAP tu? Nasib baik Tuan Guru Haji Adi Awang telah dapat menghidu niat mereka dari awal lagi, dan ahli PAS pun tak terjebak dengan permainan DAP dan PKR pada masa tu. PAS juga bersengketa dengan DAP dan PKR tentang langkah Kajang, di mana seorang adun PKR diminta untuk mengosongkan kerusi Kajang untuk memberi laluan kepada Wan Azizah untuk bertanding dan menjadi calon MB Selangor menggantikan Tan Sri Khalid Ibrahim. PAS tak sokong lah langkah Kajang masa tu, dan kemudiannya apabila Wan Azizah menang kerusi Dun Kajang tu, PAS sekali lagi tak menyokong Wan Azizah sebagai MB Selangor sebab prestasi Khalid Ibrahim dari PKR amat cemerlang, dan ianya diakui sendiri oleh pemimpin DAP, dan yang Tan Sri Khalid Ibrahim ni adalah MB terbaik Selangor dalam sejarah. PAS juga tidak mahu bersubahat dengan PKR dan DAP yang telah menjalankan kempen memburuk-burukkan dan memfitnah Tan Sri Khalid dengan begitu teruk sekali dan jijik sekali, sampai Rafizi dengan Saifuddin Nasution kena saman kesamaan fitnah dengan Tan Sri Khalid ni, dan terpaksa memohon maaf secara terbuka kepada Tan Sri Khalid. Sungguh memalukan. Tapi DAP telah memainkan propaganda yang PAS lah yang telah mengkhianati mereka. Ni pakcik ni belum mati lagi. Saya tahu apa yang berlaku pada masa tu. Yang lawaknya sebelum PRU 14, Pakatan Harapan termasuk Mahathir bukan main lagi pujuk PAS menyertai mereka. Kalau UMNO memilih untuk bergabung dengan PAS pada PRU 14, sudah tentulah mereka tidak akan kehilangan kuasa. Mungkin ya. Selepas UMNO kalah teruk pada PRU 14, siapa yang mengulurkan tangan membuat kerjasama dengan UMNO sehingga UMNO BN menang 6 PRK berturut-turut? Dan disebabkan kemenangan itulah, maka pemimpin PPBM sudah goyang dan terpaksa lompat parti bergabung dengan UMNO dan PAS membentuk kerajaan. Kerana kalau mereka tunggu sampai PRU 15, mereka tahu mereka akan kalah. Jadi, sudahlah menggunakan alasan tersebut. Alasan tu tak akan bawa UMNO ke mana-mana, melainkan ke arah terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam dan akhirnya ditimbus oleh DAP sampai mungkin nampak kepala saja. Sudahlah memainkan naratif yang PAS mengkhianati UMNO dan menggagalkan muafakat nasional. Sebenarnya, yang menggagalkan muafakat nasional dan mengkhianati ahli UMNO ialah Presiden UMNO sendiri. Alasan sebenar UMNO menolak PPBM adalah kerana Muhyiddin Yassin tak mahu masuk campur dalam urusan mahkamah, kes Zahid dan kes Najib. Itu je ceritanya. Cerita pengkhianatan Presiden UMNO ni bukan datangnya daripada parti lawan, daripada PAS tau. Ini datang daripada pemimpin-pemimpin UMNO sendiri.
Tan Sri Anwar Musa telah mendedahkannya dengan terperinci dan siap cabar Presiden UMNO supaya menyaman beliau sekiranya apa yang didedahkan tu tak betul. Bila ditanya reporter, Zahid Hamidi kona kau lain tak jawab soalan. Berbalik kepada Muslihat DAP pula, cuba kita bayangkan sedangkan segelintir pemimpin PAS pun berjaya dipengaruhi oleh DAP untuk menentang barisan kepimpinan ulama dalam PAS. Bayangkan, ini kan pula pemimpin-pemimpin UMNO. Dengan mudah pemimpin-pemimpin UMNO akan dibeli maruah dan jiwa mereka lah. Mereka akan ditaja oleh DAP dan PKR untuk menguasai UMNO. Siapa yang dengar cakap DAP, dia orang backup supaya menang kepimpinan UMNO. Sama macam percubaan yang dibuat ke atas PAS 10 tahun dulu yang gagal tu. Bila ini berlaku, dan saya yakin ia akan berlaku, ini artinya UMNO akan menjadi milik DAP. Sama macam PAN sekarang ni. Tak perlu saya ulas lanjutlah. Saya rasa setiap ahli dan penyokong UMNO pun tahu apa akibat dan kesudahannya nanti untuk UMNO. Fikir-fikirkanlah. Sebelum saya akhiri VTT kali ini, cuba renungkan seketika ilustrasi dari saya ni ya. Saya harap sama-sama kita sebarkan VTT ini. Mudah-mudahan akan sampai kepada pengundi pelangai agar tidak tersilap pangkah. InsyaAllah. Apa pula pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Sila tinggalkan di ruang komen ya. Terima kasih.